Okey, saya yang record sekarang Okey. Okey, kita masuk kepada yang pertama tadi, explain laws of index. Kita terangkan tentang hukum indeks. Okey, video ni nanti saya akan masukkan dalam YouTube dan nanti awak boleh tengok baliklah. Okey, kita tengok balik. Nanti saya akan upload sebaik saja kelas ni habis, saya akan upload ke YouTube dan nanti saya akan bagi link dalam kelas. Okay, explain law of index. Yang pertama, define index. Kita, apa kata define index? Exponential function have the form. Okay, ada bentuk bagi fungsi eksponen dia. Inilah bentuk dia. Iaitu, ada dua kat sini. Satu komponen dipanggil base, satu komponen lagi dipanggil index. Kalau A besar ni dipanggil base, N adalah index. Ataupun kita panggil kuasa lah. Contohnya 4 kuasa 4. Biasanya yang kuasa ni ditulis huruf yang angka lebih kecil, maksudnya saiz dia kecil, berada di sebelah atas. So ini adalah index, manakala ini adalah base. Okey. Tentulah apa-apa yang nombor lah, negatif 4 ke dia nombor genap dia tak ada 4.95 tak ada lah. So nombor 4 dan sebagainya, 4/3 dan sebagainya. Kalau nombor pecahan, kita tengoklah. Kalau tak boleh tulis semacam ni. Kalau macam ni maknanya huruf atas sahaja yang di kuasa 4. Kalau nak kedua-duanya, kita kena bubuh kurungan. Okey. Okey, kalau macam ni adalah kedua-duanya. 4 dan per 3 ni sekali berkuasa 4. Okey. Apa penjelasan di sini? Di mana A adalah asas ataupun asas dan N adalah indeks. N adalah kuasa atau disebut sebagai eksponen, kuasa ataupun eksponen. Kalau ditulis A kuasa N, dibaca sebagai A kuasa N. A to the power of N. Okay. 4 to the power of 4. Yang tadi saya 4 kuasa 4 lah. A kuasa N adalah sama dengan A kali A sampai berapa kali N. Katakan N sini adalah 4. So, A kuasa 4 sama dengan A kali A kali A kali A. Di mana A sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Boleh Ini simple lah. Ini awak dah belajar dah. So, ada siapa yang ambil math dulu, maksudnya belajar ni. Atau ambil biasa pun dah belajar. Okey, A kuasa 1 bermaksud ialah A lah. Mana A 1, A saja. A kuasa 2 adalah ada 2A. 1, 2. Okey, kalau 3 ada 3A. Dan N tu adalah berapa kali lah N tu. N tu kali 27. So ada A 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27. Macam tu. So N tan. Berapa kali ya? Di mana N ialah positif whole number. Okey, positif lah, nombor positif. Tapi ada juga nanti kita tengok ada kuasa negatif. Okey, betul. Okey, seterusnya kita tengok example 1.1.1, identify the base and index. Tentukan yang mana satu base, satu index. Okey, base kita cakaplah base ni adalah tapak kat bawah, index ni atas. Okey. Okey, contoh soalan. So ini boleh buat ni. Yang ni tak payah buat lah. Yang ni mudah dan benda ni insya-Allah tidak akan ditanya dalam quiz ataupun test dalam atau final exam. Okey. Base 3 kuasa 4, base negatif 2 kuasa indeks 4 dan sebagainya. Ni negatif 6 kuasa kosong. Apa sebab maksud kuasa kosong? Sekejap lagi kita tengok So soalan-soalan ni, okey yang ni base dia berapa? 9. Indeks ni adalah M tolak 4. Okey. Yang ni base dia berapa? Ni M tolak 4 pula. Awak tengok yang bawah. Bawah tu ialah yang besar, maknanya tapak. Yang indeks ni adalah yang di atas. Okey. Contoh sama dengan 7 ni, kalau dia nak kedua-duanya mesti buat kurungan. Kalau tidak ada kurungan, contohnya 2/3 kuasa 4,
bermaksud yang dua ni sahaja yang berkuasa 4. Dua kuasa 4 adalah 16. Satu sama. Seolah-olah dia jadi 16/3. Okey. Jadi tak sama. Kalau ada kurungan, jadi 2/3 kuasa 4. Tapi kalau tak ada kurungan, dia akan jadi 16/3. Okey. So hati-hati. Saya padam yang salah. Okey. Seterusnya. Hukum. Apakah peraturan atau hukum indeks? Ada 7 kat sini. Kita tengok satu-satu. A kuasa M kali A kuasa N. Di mana apabila awak nampak asasnya sama. Asasnya sama. Okey. Asasnya sama, maknanya kedua-dua sama A dengan A lah. Dia tak boleh A kali M kali B kuasa N. Asas kena sama. Bila asas dah sama, maknanya kuasa dia, indeks dia boleh dicampurkan. Dengan syarat darab lah. A darab yang pertama. Kalau darab, dia boleh, kuasa dia boleh dicampurkan. Contoh sebelah. 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 5. Asasnya sama, 2. Dah maknanya dah penuh syarat. Kemudian ada darab. So atasnya boleh dicampurkan kuasanya. So 3 campur 5 dapat 2 kuasa 8. Okey. Kalau awak nak kira balik ni, 2 kuasa 3 adalah 8 kali 2 kuasa 5 adalah 32. So awak kalikan biasa dapat berapa? Dia dapatlah 2 kuasa 8. Sama je. Okey. Okey. Syarat yang pertama settle. Yang kedua, kawan yang lain. Boring warna biru je. Hijau. Okey. A kuasa M bahagi A kuasa N. Syarat kedua juga sama juga. Asas kena sama. Dan ada operasi bahagi kat sini. Per ni adalah bahagilah. Maknanya kepada bahagi ke atas, mana kuasa atas tolak kuasa bawah. M tolak N. Ataupun dia juga boleh ditulis begini. A kuasa M bahagi A kuasa N. Okey. Mana kat sini kalau awak tengok asasnya sama. Maknanya asas sama, atasnya boleh ditolakkan. Kerana sini ada simbol bahagi. Okey. Kalau bahagi, kuasanya boleh kita tolakkan daripada atas, tolak yang bawah. Sebagai contoh, di sebelah sini. 3 kuasa 7 bahagi 3 kuasa 5. Boleh juga ditulis sebagai 3 bahagi 3, sini 7, sini 5. Sama kan? So asasnya sama, 7 tolak 5 dapat 2. So dapatlah 3 kuasa 2. Okey, 7 tolak 5. Okey. Yang ketiga, A kuasa M kurungan kuasa N. Maknanya kalau ada kurungan macam ni, bermaksud kuasa dengan kuasa kita darabkan. Okey, kat sini A kuasa M darab N. Maknanya darab lah. Okey, kalau jumpa benda macam ni pasal macam ni, maknanya awak darabkan kuasa di atas dia. Kita tengok contoh 5 kuasa 3, 2. So 5 kuasa 3, 2, maknanya 3 dengan 2 boleh didarabkan. So 3 kuasa 2 dapat 6, so dapat 5 kuasa 6. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang ni saya cakap tadi. Kenapa kuasa kosong? Sama dengan contoh latihan yang di atas ni, latihan nombor 6. Negatif 6 kuasa kosong. Apabila ada nombor yang berkuasa kosong, apa nombor lah? 7 ke 9 ke, kuasa kosong, jawapan ni sama dengan 1. Ataupun meja. Meja kaki 4 tu, kuasa kosong tetap sama dengan 1. Kucing.
ayam ke apa kuasa kosong semua satu. So ini dia. Okay, jadi apabila semua kosong semua satu. So boleh jadi apa-apa nilai lah sini. Okay. Nanti kita nampak penggunaan kat mana ni. Katakan sama-sama dengan satu ni. Okay, yang kelima. Yang kelima tentang A kuasa negatif. Yang atas semua tu semua kuasa positif. Sekarang A kuasa negatif. N. Okay. Dia sama dengan berapa? Sama dengan 1 per A kuasa N. Kalau nak mudah dan kepala ingat, A kuasa negatif N ni awak tarik je menjadi atas, N turun bawah jadi 1. So dapatlah A1 per A kuasa N. Saya nak bagi peringatan mudah macam mana nak mudahkan ni lah, nak ingat lah. Ini bukannya satu formula. Bukan satu formula tapi cara macam mana satu kuasa negatif N ni. Macam ni lah. Okay. Tarik ni satu atas A kuasa N. Sama dengan A kuasa negatif N adalah 1 per A kuasa N. Dan A tersebut tidak boleh kosong. Bila A sama dengan kosong, dia akan jadi 1 bahagi kosong ataupun sama dengan infinity. Contoh 3 kuasa negatif 2. 3 kuasa negatif 2. Kita tarik ke palang ke sini. So dapat 1 per 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 adalah 9. Okay. Yang keenam. A kuasa M bahagi N. A kuasa M bahagi N. Okay, macam mana? Okay. N tersebut adalah punca kuasa. Yang tadi negatif N. Yang ni A kuasa MN. Okay. M bahagi N. N tersebut adalah punca kuasa dan A kuasa M. Okay. Ni jangan terkeliru yang ni. Dengan nombor 5 dengan nombor 6 jangan terkeliru. Okay. Yang ni demi kuasa dia dalam bentuk pecahan. Kuasa dia dalam bentuk pecahan. Contoh di sebelah. 8 kuasa 2 per 3 adalah sama dengan punca kuasa 3 bagi 8 kuasa 2. So, punca kuasa 3 bagi 8 adalah 2. Ini 2 kali 2 kali 2 adalah 8 lah. Okay. Kalau tekan kalkulator, punca kuasa 3 bagi 8 adalah 2 lah jawapannya. So 2 ni kuasa 2 yang di luar ni. So dapatlah 4. Okay. Dan seterusnya yang nombor 7. Nombor 7, AB kurungan kuasa N. Bermaksud kedua semua unsur dalam kurungan tersebut mestilah berkuasa N. Ini kat sini contohnya kita buat pengembangan lah. A kuasa N kali B kuasa N. So dapat ini. A kuasa N dengan B kuasa N. So dapatlah A kuasa N, B kuasa N. Contoh kat sini, MN kuasa 4 adalah sama dengan M kuasa 4, N kuasa 4. Okey. Ada siapa nak tanya? Sila angkat tangan. Kalau tak faham, silakan angkat tangan. Kalau nak tanya apa-apa, laju sangat ke apa ke, silakan. Tak ada ke? Siapa yang faham, angkat tangan. Okey, tidak faham. Lagi. Siapa yang faham, angkat tangan. Awang Muhammad, okey ke? Jawab dah. Awang Muhammad, Wan Muhammad Hakim, faham ke tidak? Dengar ke tidak dua orang ni? Awang Muhammad Yasin. Okey. Muhammad Irfan. Okey tak? Faham tak semua? Faham tuan. Okey tuan. Okey faham. Okey. Kita teruskan. Saya risau tengok ada yang tak faham ke, macam laju sangat ke, nak tanya segan. Okey, tak apa. Kita teruskan. Seterusnya, simplify index expression by using laws of index. Dengan menggunakan tujuh hukum tadi, kita cuba selesaikan masalah. Okey, yang pertama produk. Produk ni adalah kali ataupun dot.
Okay, dia punya ni simplify dia kali dengan dot lah. Okay, ada 2. So, example 1.1.2a, use product rule and simplify the expression. Gunakan product rule kat atas ada kan tadi, kalau A kali dengan A kuasa yang sama, maknanya atas ni kuasanya dicampurkan. Okay, ataupun dia boleh tulis ada 3 benda lah. A, katakan dot A, ataupun kita boleh A kali A. Okay, ataupun keluar A macam ni. Sama lah. Maknanya kalau macam ni, kedudukan ni adalah sama. Maknanya dia darab. Ni darab ada dot ataupun macam ni. Okay, tapi huruf untuk huruf ni lah, kalau nombor kena tulis sama ada darab atau dot. Kalau tidak orang tak nampak. Kita tak tahu antara nombor 7/7 ataupun 7 kali 7 ataupun 7.7. So kalau nombor kena tulis darab ataupun dot. Tapi kalau huruf dia biasa macam ni saja. Okay. We use product rule and simplify the expression R kuasa 5 darab dengan R kuasa 7. Pertama sekali kita tengok kita kena samakan bahagian base, asas. Adakah asas yang sama? Kalau asas sama, go on terus buat apa benda yang dia punya hukum dia. Tapi kalau asas dia tak sama, kita kena samakan dahulu. Okey, kejap lagi saya ajarkan macam mana kita nak samakan. Okey, bila dah sama, maknanya kedua atas ni boleh dicampurkan. Kuasa dia boleh campurkan 5 campur 7 dapat 12. So yang ni saya tuliskan lagi laju lah. Okey, yang ni kita tengok. Use the product rule and rewrite each expression in a single index. Okey, sekarang ni yang tadi huruf semua. Okay, sekarang kita jumpa nombor. Okay, nombor 3 dengan nombor 9. Okay, asas dia tak sama. Bila asas tak sama, sebelum kita buat nak tambah tolak atas ni ke apa, kita kena tukarkan supaya dapat asas yang sama. Jadi kat asas yang sama ni kita ambil nombor yang paling kecil. Nombor yang kecil yang sebenarnya ni adalah 3. Okay, 3 adalah nombor paling kecil. Jadi yang besar ni kena ikut kecil. Kena ikut dia. Dia tak boleh 3 kena jadi 9. Okay, dia kena jadi 3 ni, 9 ni kena ikut 3. Okay, macam mana cara dia? Okay, kita carilah kaitan antara 3 dengan 9. 9 ni sebenarnya 3 kali berapa dapat 9? 3 kali berapa dapat 9? So kita tahu bahawa 9 adalah 3 kali dengan 3. So 3 sini ada 2, so jadi 3 kuasa 2. So, tukarkan 3 kuasa 2 daripada 9 tadi jadi macam ni. Dan jangan lupa nombor asal ni adalah 4 kat sini. Okay, ni asal nombor 4. Jangan lupa, bawa sekali. Jangan mentang-mentang dah ada 2 kat sini, awak lupakan 4 yang asal. Tak boleh lah. Okay. Okay, sekarang kita nampak bahawa asas ni sudah sama. Bila asasnya sudah sama, maka kita boleh buat campurkan. Tidak, sebelum campurkan tu. Okay, kita nampak kat sini bahawa ada hukum 3 kuasa 2 kurungan 4. Okay, hukum mana? Hukum nombor hukum nombor 3. Apa tadi? 3 kuasa 2 4. Kan? Dalam soalan tadi tu. So dia menggunakan pakai hukum nombor 3. Macam mana hukum 3? Maknanya kedua-dua ni kena darab. So kita akan dapat apa? 3 kuasa 8. So dapatlah seperti kat bawah ni 3 kuasa 8. Bila dah sama, okey sekarang ni dah cantik dah. 3 asas yang sama. Kemudian tidak ada lagi kuasa-kuasa yang didarabkan dengan ni, barulah kedua-dua ini boleh dicampurkan. Siapa campur? Sebab sini darab. Bila darab, kita boleh campurkan kuasa dia. So dapatlah 10 campur 8, 3 kuasa 18. Okay, next.
Okey, contoh yang ni 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 4, asas yang sama. So atasnya boleh kita campurkan dapat 2 kuasa 9. Minta maaf, soalan macam ni pun tak keluar dalam test, tak keluar dalam end of chapter dan tak keluar dalam final exam. Okey, mudah-mudahan kita takkan keluar lah. Okey. Okey, seterusnya 5. Okey, ini darab. So atas ni boleh kita campurkan. 3 campur negatif 7. Awak ada RM3. Okey, ni tolak hutang. Bayar hutang RM7. Maknanya awak ada hutang lagi RM4. Okey, jadi 5 kuasa negatif 4. Ataupun berapa? 5 kuasa negatif 4 juga boleh ditulis sebagai berapa? 1/5 kuasa 4. Kan? Okey. Okey kan ni? Maknanya asas tak sama. So kena sama kan? Maknanya 2 ikut 16 kan? 16 ikut 2. Kita kena buat 16 kena ikut 2. So 2 kuasa 8 kalikan dengan 16 ni adalah satu sana. 16 adalah 2 kuasa 4. So 2 kuasa 4 kuasa 5. Okey, mana sini 20 lah. 4 kali 5 dapat 20. So 2 kuasa 8 kali dengan 2 kuasa 20. Okey. So darab mana kuasa boleh digabung, boleh dicampurkan, mana 8 campur 20 dapat 28. Okey. Okey, yang bawah bersama 5 kuasa negatif 4 darab dengan 5 kuasa berapa? 5 kuasa 125 adalah 5 kuasa 5 kuasa 1, 5, 5 kuasa 2, 25, 5 kuasa 3, 125. So sini dapat 5 kuasa 3 kuasa 4. So 3 kali 4 dapat 5 kuasa 12. Didarabkan dengan 5 kuasa negatif 4. Negatif 4 campur 12, hutang 4 bayar dengan 12. So kita ada lebihan duit lagi banyak 8. Okey. Okey, ada juga ditulis macam contoh macam ni. Kita tak gunakan darab, kita gunakan 2W.24 kuasa 4 dot ni bermaksud kita darab 2W darab 2 kuasa 4. Internet apa ni? Okey, darab dengan 2 kuasa negatif 9. Boleh juga ditulis. Jangan pelik yang nampak dot. So kat sini W campur 4. Okey. Okey, tolak 9. Okey, so dapatlah 2 kuasa W tolak 5. Okey, W tak boleh campur dengan apa kan? 4 tolak 9 adalah negatif 5. So dapat W tolak 5. Okey, tengok kes yang ni. Kes yang ni, awak akan nampak ada 2 nombor. Pertama ada nombor 2, ada nombor 6 dan 2. So kat sini kena darabkan. 2 kali 6 kali 2. 2 kali 6, 12. 12 kali 2, 24. Okey, nampak 2 kali 6 kali 2. Sebab 6 ni tak boleh nak jadikan apa ni? Kita tak dapat dia punya nombor kaitan dia dengan 2. Bukan 2 kali 3. Sebab kita nak jadi asas yang sama tak ada. Jadi kita ambil macam faktor sepunya lah dulu. 2, 6 adalah yang kita boleh gandakan tu adalah 24. Kat macam tu. So 2, 6 dengan 2 adalah 2 kali 6 kali 2. So dapatlah 24. B kuasa 4 campur negatif 3. Dapat berapa? Dapat B lah. B tolak 3. So dapat 4 tolak 3 dapat 1. C kuasa 5. Okey. Campur dengan 7 dapat C kuasa 12. Okey. Yang lain tu nanti nota ni saya bagi selepas di kelas dan awak boleh tengok. Kita masuk yang kedua iaitu quotient rule. Okey.
quotient rule. Quotient rule ni ialah simbol bahagi ataupun kita tulis dalam pecahan A per B. Okay, quotient rule. Bahagi ataupun tulis cara macam ni lah. Okay, ataupun slash. Use quotient rule and rewrite expression in single. Okay, sekarang ni sama juga prinsip dia. Kita tengok asas dia. Adakah asas sama? Bila asas sama, maknanya kuasanya boleh kita tolakkan. Tolak pada mana? Daripada yang sebelah kiri tolak sebelah kanan. Jangan terbalik. Kalau dalam bentuk pecahan A per B, atas tolak bawah. Kuasa atas tolak kuasa bawah. Tetapi dengan syarat dia punya asasnya adalah sama. Dari contoh per B, contoh A. B per A. Ini kuasa dia boleh ditolakkan. Sebagai contoh, sini 5 kuasa negatif 5 bahagi 5 kuasa 4. Asalkan sama, kita biarkan. So, negatif 5 tolak 4. Maknanya, hutang 5, hutang lagi 4, jadi hutang 9. Okay. Tengok contoh yang kedua. 3R kuasa 5S bahagi R kuasa 3S juga boleh ditulis sebagai 3R kuasa 5S bahagi R kuasa 3S. Okay. So, 3 bagi 1 dapat 3. R kuasa 5 tolak 3. 5 tolak 3 dapat kuasa 2. S kuasa 1 bahagi S kuasa 1 dapat kosong. Okay. Dapat kosong, 1 kosong. So, S kuasa kosong adalah 1. 3 dapat 3. Saya tak tulis lah S ni. Sebab S tu berkuasa kosong. Asal dia adalah S kuasa 1, bawah pun 1. So, 1 tak 1 dapat kosong. So, dapatlah sama dengan 1. Okay. Okay. Seterusnya, okay, contoh macam ni. Asas yang sama. Okay, kedua. 5 tolak 4 dapat 1. Ataupun kita tulis 2 sahaja. 2 1 2 lah kan. Okay. Yang seterusnya yang ni asal dah sama, tulis saja. 3 tolak 7. 3 tolak negatif 7. Dapat 3 campur 7 dapat 10. Okay. Okay, yang ni 2 kuasa 8 bahagi 2 kuasa 8 bahagi 16 kuasa 5. Okay, 16 ni kita kena samakan dengan 2 dulu. Iaitu sama dengan berapa? 2 kuasa 4. Okay. Di sini dapat 2 kuasa 8 bahagi 2 kuasa 4 dengan 5. So 4 kali 5 dapat 20 kat sini. So 2 kuasa 8 bahagi 2 kuasa 20. 8 tolak 20 dapat negatif 12. Okay, so dapatlah jawapan dia. Yang lain-lain semua sama Yang lain-lain semua sama, kita boleh buat sendiri. Contohnya nombor 9 kat sini. Ini boleh kecilkan 2 kali 1 kali 3. So B kuasa 4 bahagi B, maknanya B kuasa 3. C kuasa 5 bagi C dapat C kuasa 4. So dapatlah 1/3 B kuasa 3, C kuasa 4. Okay, nanti banyak latihan. Okay, power rule. Power rule ni lah hukum yang ketiga. Okay, hukum ketiga tu kan A kuasa M. Kemudian dalam kurungan besar kuasa N. Kat sini sama dengan A kuasa MN. Mana darab. So kat sini 3 kuasa negatif 5 kuasa 3. Tiga kuasa negatif 5 kali 3, maknanya negatif 5 kalikan dengan 3 dapat negatif 15. Okay, so dapat sudah 15. Okay. Okay, use power rule and simplify the expression. Okay, kat sini, kalau awak tengok 3R kuasa 5, S kuasa 3. Bukan sekadar huruf R dengan S saja berkuasa 3, tetapi 3 juga termasuk. Okay, 3 ni berkuasa bagi semua sekali. Maknanya kat sini adalah 3 kuasa 3, R kuasa 5 kali 3, S kuasa 3. So 3 kuasa 3 berapa? 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 3 kali 3, 9, 9 kali 3,
27. R 5 kali 3 dapat 15. S adalah kuasa 3. Okey, hati-hati kalau soalan macam ni, awak jangan hanya menganggap bahawa hanya huruf saja yang berkuasa 3, tapi sebenarnya nombor juga kena kuasa dengan 3. So 3 kuasa 3 dapat 27. Okey. Latihan. Banyaknya latihan saja. Okey, 2 kuasa negatif 5 kuasa 3. So dapatlah 2 kuasa negatif 15. Okey. Kalau macam ni, maknanya kedua-duanya kuasa 2. Jadi 3 kali 2 dapat 6. Okey, yang ni 3 kuasa 2. Saya keluarkan. S kuasa negatif 2. Kuasa 2 lagi. T kuasa 5. Kuasa 2 lagi. So 3 kuasa 2 dapat 9. S kuasa negatif 4. T kuasa 10. Okay. Macam ni kali je lah negatif 4 kali dengan 3 per 2 potong lah. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 4, 6. So 12 kali dengan 3 per 2 dapat 2 kali 2, 6, 6 kali 3, 18. Okay. Soalan mudah-mudah. Okay. So, saya tak nak cerita pasal je lah. Kita terus masuk nanti bahagian nanti. Okay, combination of rules. Kombinasi. Kombinasi hukum-hukum. Okay, kat sini soalan dia ada darab dan juga bahagi dalam satu soalan lah. Sekejap ya. Okay, boleh sambung lagi. Okay, kita tengok simplify the following expression. X kuasa N tambah 1 kali X kuasa 4 bagi X kuasa 2. Kalau tengok sini, kita ada kombinasi, ada darab dan juga bahagi. So ada mana kuasa ni kemungkinan kita boleh campur dulu ataupun ada kita tolak. Okay, kuasa di sini ada dua operasi lah. Satu, campur, dan hasil daripada ni kita tolakkan. Okay, sampai sini darab dengan bahagi. Hadisnya bahagi, darab. Tengok ketiga ni. So, just kita tulis lah. N tambah 1 tambah 4 tolak 2. Hati-hati semasa menulis kuasa negatif. Okey, ini contoh sini adalah X kuasa 2 lah. Tapi kalau katakan X kuasa negatif 2, kena hati-hati. Sampai tolak sini, kena tulis tolak negatif 2. Kalau 2 saja tak ada masalah lah tolak kan. Tapi kalau tolak negatif 2, kena tulis tolak negatif 2. So ke sini akan jadi campur 2. Boleh tak So hati-hati dalam menjawab soalan yang ada kuasa tanda negatif. Okey, kita tengok contoh dia. 3 kuasa negatif 5 kuasa 3 darab 3 kuasa 4 bahagi 9 kuasa 2. Yang ni rule nombor 3. Mana sini kita settlekan dahulu. Settlekan satu-satu. Kita tak boleh terus nak darab bahagi kuasa. Sebab kat sini ada asas yang tak sama iaitu 3 dan juga 9. So bagi satu kita ada hukum yang tak selesai kat sini. So ini hukum nombor 3. So 3 kuasa 5 kuasa 3 dapat 3 kali kuasa 3 kuasa negatif 15. Okay, darab dan 3 kuasa 4. Dan kita settlekan pula 9 kuasa 2 ni. Kita ambil 9 ni, jadikan dia sebagai asas pada 3. Iaitu kita gunakan asas 3 lah. 3 kuasa 2. Bila dah settle, sini pula kena adjust supaya dia menjadi satu kuasa yang tunggal. Bukan ada 3 kuasa-kuasa macam ni.
Okey, jadi kuasa yang tunggal. So, 3 kuasa 2 kuasa 2 so jadi 3 kuasa 4. Okey, barulah sampai ke tahap ini, barulah kuasa kat sini boleh dicampurkan. Dan hasil daripada campuran tadi bolehlah kita tolakkan. Okey, so dapatlah negatif 15 campur 4 tolak 4. So dapat negatif 15 baliklah. 4 hutang 4 bayar 4 habislah. So dapat negatif 15. Boleh ikut Okey. Nanti nota ni saya bagi, jangan risau. Okey, seterusnya 2R kuasa 3S kuasa 2 darab 4RS kuasa 3. Bila dapat soalan macam ni, jangan terus, kita kena kecilkan 2 ni. Nanti dulu, tak payah. Tak perlulah kita kena kabut nak jadikan 4 ni kepada asas 2. Kita tengok sini dulu, apa yang berlaku kat sini. Ini adalah hukum nombor 3. Okey, maknanya kat sini ialah kita pecahkan dulu. Sini akan jadi 2 kuasa 2, R kuasa 3 kuasa 2, kemudian ada S kuasa 2. Dan awak akan dapat berapa? 4, R kuasa 6, S kuasa 2. Okey, so sama dengan ni. Okey, kita kembangkan dahulu. Kembangkan maknanya semua unsur yang ada dalam kurungan ni mesti berkuasa 2. Kalau ada 1/2 pun, 1/2 tu kena kuasa 2 juga. Jadi 1/4 lah. Okey. Okey, barulah sekarang ni lah rupanya asasnya sama. So asas sama, darab je lah. 4 kali 4 dapat 16. R kita campurkan keduanya. Kemudian S. Okey. Okey. Seterusnya, express the following in the simplest form. Okey. Ada 2, ada 4, ada 8. So, kita jadikan semua kepada asas 2. 4 adalah 2 kuasa 2. Manakala 8 adalah 2 kuasa 8. Okey, kita tekanlah benda ni semua. So, 2 kuasa 8, maaf saya. Sorry. 2 kuasa 3. Okey. Betul okay, tengok kat sini, saya ambil contoh yang ni. 8, 2N tolak 4 sama dengan berapa? 2 kuasa 3 kalikan dengan 2N tolak 4. Betul tak? Ini 8. Jadi 8 2N tolak 4. 2 kuasa 3 ni adalah 8. So 8 kuasa 2N. So yang ni awak kena settlekan dahulu. Ini kena darab ke dalam. So dapat berapa? 8 kuasa 6N tolak 12. Okey, sama dengan ni lah. Okay. 3 kali 2, 6. 3 kali negatif 4 dah negatif 12. So, dapat yang ni. Bila dah sama asas, barulah kuasa dengan kuasa ni boleh dicampurkan dan hasil tambah 2 ni boleh ditolakkan. Okey. Kalau ada tanda macam ni, better buat kurungan. Sebab dia kena tolak kedua-duanya. Jangan awak tulis tolak macam ni. Kalau awak tulis tolak macam ni, seolah-olah dia tolak 6N sahaja. Okey, kalau awak buat kurungan ni, maknanya dia tolak kedua-dua. Semua unsur pada asas kuasa 2 tadi ni. Okey, kalau awak tak nak berkurungan, kena tukarlah. Macam tu. Kalau tak berkurungan, paling elok ialah buat kurungan. Okey. Okey. So dapatlah jawapan dia. Okey. Okey, cuba buat yang ni. 2 kuasa 5 kuasa 3 ni adalah 2 kuasa 15. Kali ni adalah 2 kuasa 4. 16 kali dengan setengah. Kali dengan 2 kuasa 1 bahagi 2 kuasa 4. So,
15, yang ni berapa? 4 kali setengah dapat 2 lah. So 15 campur 2, 17 campur 1, 18, 18 tolak 4, 14. So dapat 2 kuasa 14. Okay. Okay, yang lain-lain tu boleh lah. Ni samalah 3 kuasa ni kita jadikan 3 kuasa 8, bawah dia 3 kuasa 10. 3 kuasa 8 bahagi 3 kuasa 10, yang ni 3 kuasa negatif 6. Okey. Okey, yang ni samalah. Ni 5 2n campur 1 bahagi 5 kuasa 2 n tolak 1. Kita terus kita tukarkan 25 adalah 5 kuasa 2. Okey, didarabkan dengan 5 kuasa 3 n campur 1. So saya tekan 2n tolak 2 dengan 3n campur 3. So kuasanya yang ni tolak yang ni kemudian campurkan dengan yang ni. Okey. Okay, solve the equation. Okay. Bila solve the equation ni kita nak mencari berapakah nilai x. Soalan-soalan macam ni keluarlah dalam kuis, keluar kot. Kuis ke dalam tugasan, dalam final pun keluar soalan macam ni. Tapi dia lebih susah sikit lah. Okay. Perkara pertama ialah kita pastikan kedua-dua asas adalah sama. Bila asas sama, kita boleh abaikan lah. Maksudnya asas tak ditulis dah. Kita samakan asas dulu, dapatkan berapakah kuasa dia, kita buang asas dia, tinggalkan yang atas dia. X tambah 2 sama dengan 6, X sama dengan 2 ni pindah sebelah, so 6 tolak 2 dapat X sama dengan 4. Okay. Okay, yang ni asas dia tak sama. 27 kuasa 4X campur 1 sama dengan 3 kuasa 2X tolak 3. So 27 dengan 3. So 27 ni adalah 3 kuasa 3. So kita tulis 3 kuasa 3 kalikan dengan 4X campur 1 sama dengan 3 2X tolak 3. Asas dia dah sama. Bila kita dah buat asas dia sama, kita boleh macam potong lah. Okay, so kita teruskan atas saja. Di sini dapat 12X campur 3 sama dengan 2X tolak 3. Okay, 12X campur 3 sama dengan 2X tolak 3. Pindahkan 2X ke sebelah sini jadi negatif 2X. So 12 tolak 2X tinggal 10. 3 sini pindah sana, negatif 3 tolak 3 dapat tolak 6. So dapatlah X sama dengan 3/5. Okay. Okay, yang ni pula. Yang ni tricky sikit je. Kat sini ada 6, kat sini 36, tiba-tiba 1. Sudah. 1 ni macam mana nak buat? 36 boleh jadi 6. Tapi 1 nak jadi 6 tak boleh, ataupun 6 nak jadi 1 pun tak boleh. So ingat balik, ada satu hukum dalam rule of index tadi tu yang apa-apa sahaja nombor yang berkuasa kosong adalah sama dengan 1. Apa-apa sahaja nombor ataupun huruf yang berkuasa kosong adalah sama dengan 1. A kuasa kosong sama dengan 1. Hukum nombor apa? Tengok balik dalam table tadi. Okay, so kat sini kita biarkan sekejap lah nombor 1 kat sini. Kita setting kat sini dulu. Apa kaitan dengan 36? 36 adalah 6 kali 6. So dapat 36. So kat sini adalah 6 kuasa 2 lah sini. Ataupun 6 kuasa 2. Okay, 6 kuasa 2. So 6 kuasa 2
Kat sini kita tulis 6 kuasa 2 kali dengan Y tambah 7. Okay, 2Y campur 14. Kat sini ya. Padam takut tak nampak. Okay. Okay. 6. Maknanya 2 kali Y campur 7 adalah 2Y campur 14. Satu ni macam mana? Kita ingat tadi dah. Satu adalah apa-apa nombor atau huruf yang berkuasa kosong. So, tulislah 6 kuasa kosong kat sini. 6 kuasa kosong boleh. Kita nak letak 7 boleh. Tapi buat apa pula? Susah kan? Kita tak samakan dengan asal. Okay? Dia biar sama. Sini 6, sini 6, sini pun 6. So, kuasa dengan kosong dapatlah sama dengan 1. Okay? So, tulis kosong maknanya sekarang ni kita boleh buang segala asas dia. So, dapatlah 2Y tolak 1 tambah 2Y tambah 14 sama dengan kosong. So, 4Y campur 13 sama dengan kosong. Y sama dengan negatif 13 per 4. Okay. Okay, exercise. So, kat sini asasnya sama, kita boleh buang. So, tinggal 3X sama dengan X tambah 3. Kemudian X pindah sini jadi tinggal 2X sama dengan 3. So X sama dengan 3 per 2. Okay. Yang ni 27 adalah 3 kuasa 2 kan. 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 kali dengan 2X. So dapat 6X kat sini. Yang sebelah sini dapat X tolak 5. Okay. Sising lah. X tolak 6X. Betul sama dengan 5. So dapatlah negatif 1. Okay. Okay, yang lain semua ni boleh cuba buat nanti. Okay. Kita tajuk exercise. Okay, sebelum saya masuk ke situ, ada sesiapa yang nak bertanya? Tak? Silakan kalau ada nak bertanya. Tak ada ke? Ada tak yang nak bertanya? Siapa yang faham angkat tangan? Siapa yang faham angkat tangan? Senang sangat aku topik ni. Okay, Alhamdulillah. Nama saya tak sampai bawah lagi, maknanya ada yang tak faham lagi. Tak faham tanya, jangan diam. Irfan dengan Nur Amirah, faham tak? Irfan Yusof, Nur Amirah. Faham tak? Banyak baju dorang ni. Okey. Okey. Tak apalah, saya anggapkan semua faham. Tapi mungkin dia segan angkat tangan. Okey. Tutorial exercise. Tutorial exercise ni, okey, yang ni saya minta awak tolong buat dan hantar jawapan ni. Awak tulis dalam kertas, tulis nama, nombor pendaftaran dan kelas. Ini sebagai latihan. Biarkan ini adalah soalan-soalan final. Hantar ke dalam CDOS. Hantar dalam CDOS. Saya akan buka satu folder kat situ untuk tutorial exercise ni, untuk submission ni. So tolong buat back gambar, awak scan PDF, hantar dalam tu. Sebagai latihan kendirilah. Okey, tapi bukan semua. Okey. Saya minta yang tertentu saja. Soalan satu, semua soalan satu ni. Dia tak ada sandingan. Dia sampai Q. Tapi saya nak pilih 7 sahaja. Okey, yang pertama buat yang ni. Okey. A, awak cari kertas. A. Nanti nota saya bagi. Kemudian ambil yang lain. Okey, ambil E. E. F.
I okey, yang ni kemudian kita nak cari berapakah nilai X untuk L dari soalan. So N ada 2, N dan ambil soalan terakhir huruf Q. Ada 7 soalan saja. Saya tutup semua. So, please buat benda ni. Buat scan. Pastikan tulis nama. Saya tak nak nanti bercantum kelas tu lagi. Tulis nama, nombor daftar dan kelas awak di MT2A. Scan. Kalau 2 kopi lah. Buat sekejap lah ni. Benda ni tak lama. Kemudian awak hantar ke dalam CDOS saya. Saya akan bagi dalam kalau buka CDOS nanti saya tunjukkan kat mana nak hantar. Okay. Okay, kalau ada waktu tanya ke? Senyap je. Faham kot Okay, pegang maknanya tolong ulang kaji topik ni. Saya akan bagi soalan kuis 1 pada minggu hadapan insyaAllah. Kemungkinan kuis tu pada hari ni. Hari Khamis ni lah. Okay, hari Khamis. Sebab hari Isnin kita akan buat log. Hari Khamis mungkin sambungan log. Dan kita akan buat kuis pertama. Okay, harap semua ada lah. Okay. Okay, itu saja buat setakat ni. Nota saya akan bagi sekejap lagi dalam grup. Dalam video ni nanti pun saya akan upload ke YouTube dan boleh buat ulang kaji. Okay, terima kasih banyak. Saya tak akan buat kelas sampai pukul 4 lah. Kalau online memang macam ni lah. Tapi kalau face to face insyaAllah kita boleh lah pasal dia lama kan nak tanya, nak jalan apa semua ni. Tapi kalau online memang macam ni lah masih ada. Saya buat buku saya. Saya akan start 2 suku. Habis pun kurang 3 suku. Sejam saja kelas saya. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita stop kat sini. Terima kasih banyak. Okay. Tuan. Ya, silakan. Nak tanya pasal buku. Kita orang kena bayar berapa? Buku tu nilaian dia saya tak pasti lagi, tapi awak spend lah rasanya bawah RM25. Macam buku SEM1 lebih kurang lah, tebal lebih kurang gitu juga. Dia tak ada nipis walaupun dia 3 topik. Tebalnya kadang-kadang lebih tebal daripada SEM1, dia dalam 200 muka surat juga. So topik yang kedua tu panjang, tapi awak spend lah, saya tak tahu sekarang ni nilai naik ke turun, dalam RM25 ke bawah. Tak mahal. Okay. Nanti siapa wakil kelas ni? Siapa wakil kelas? Saya nak tanya siapa wakil kelas ni? Ke tak ada wakil kelas? Apa yang angkat tangan? Iman. Saya tuan, saya. Iman bin Sufian. Nanti kalau buku tu dah ada, tolong buat kutipan dulu lah. Nanti saya cakap kalau dah ada, buat kutipan. Tak cukup, awak datang terus ke pejabat hadapan dalam bilik ni lah, bilik Puan Akmalul Nisa yang dulu ke sini. So, awak datang bersih, saya duduk depan sekali. Nanti kita ambil buku lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita stop kat sini dulu. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Terima kasih tuan. Terima kasih Puan.